Assalamualaikum dan salam hormat. Saya Muhammad Azizi Rahim bersama anda dalam Berita Pagi Sarawak edisi Sabtu 11 Disember. Kempen para calon kiat berjalan sama ada secara fizikal maupun dalam talian. Namun bagaimana pula dengan respon rakyat terutama pengundi? Di utara Sarawak khususnya di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Bukit Kota, mereka mengharapkan wakil rakyat berupaya membawa pembangunan seimbang di kawasan itu. Yang akan dipilih oleh wakil rakyat nanti dapat melaksanakan tugas-tugas yang telah diamanahkan oleh rakyat seperti pembangunan jalan-jalan raya. Apa-apa keperluan rakyat harus dipenuhi. Dapat mewujudkan Bandar Limbang yang lebih maju di masa akan datang dan memberikan kemudahan kepada rakyat, terutama sekali daerah Limbang, untuk kemudahan yang lebih baik. Sebagai rakyat Limbang, amat berharaplah kepada pemimpin yang dipilih rakyat nanti akan lebih cakna kepada keperluan utama dan kebajikan rakyat di Limbang. Kita tahu rakyat di Limbang ni begitu berdepan dengan masalah laluan jalan raya menghubungkan daripada Limbang terus ke Miri tanpa melalui Brunei, khususnya bagi kes-kes kita masalah. Di Dun Bukit Kota, pilihan raya kali ini menyaksikan pertemuan 4 penjuru melibatkan calon GPS, PBK, PSB dan bebas. Perkembangan positif lanskap politik Sarawak. Itu pandangan aktivis belia Khairul Anwar Shazali berhubung ramai calon muda pada PRU Dun Sarawak ke-12. Jadi benda tu penting. Jadi untuk memastikan ada succession plan yang baik, kita perlukan generasi belia muda tu tadi terlibat sedikit demi sedikit untuk memastikan supaya peralihan kuasa suatu hari kelak daripada satu generasi ke satu generasi lain menjadi satu peralihan yang lancar dan yang sempurna. Khairul berkata demikian selepas menjadi tetamu program Sarawak di Hati yang bersiaran di Sarawak FM. Menyentuh mengenai keupayaan calon belia dalam menggalas tugas sebagai wakil rakyat, beliau berkata perkara berkenaan adalah bergantung kepada kualiti diri mereka masing-masing. Mereka juga katanya perlu bersedia dan sentiasa belajar untuk meraih pelbagai pengalaman. Khairul turut menyeru para belia yang layak mengundi untuk tidak melepaskan peluang menunaikan tanggungjawab mereka sebagai pengundi. Sementara itu, calon kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Krian, Dato' Ali Biju yang menarik diri daripada bertanding diminta memberi penjelasan kepada pengundi di kawasan tersebut atas tindakan beliau itu. Demikian ditegaskan Timbalan Presiden Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB, Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan. Itu adalah sesuatu yang kita amat hargai kerana kita sudah mempunyai persetujuan bahawa untuk pilihan raya negeri ini mereka akan memberi sokongan kepada GPS. Dato' Ali Biju yang juga naib Presiden Bersatu Sarawak menarik diri daripada bertanding bagi memberi sokongan sepenuhnya kepada calon GPS seperti yang dipersetujui kepimpinan tertinggi kedua-dua parti. Dalam perkembangan berlainan, satu laporan polis dibuat di Balai Polis Sentral di Sibu terhadap mesej berunsur fitnah yang disebarkan oleh seorang imam sebuah surau di Sibu. Mesej tersebut ditujukan kepada penyandang kerusi Dewan Undangan Negeri Dun N55 Langka, Dr. Anwar Rapai. Laporan polis dibuat Setiausaha Angkatan Warisan Anak Sarawak Awas Muhammad Junaidi Sambang. Jelas Junaidi, individu berkenaan telah menyebarkan poster yang melabelkan Dr. Anwar Rapai sebagai bapa penceroboh pembangunan segala-galanya dan sebuah lagi poster tertulis semua kampung tergadai. Ianya boleh menimbulkan fitnah dan berbentuk hasutan. Jadi kita nak Haji Rabiq bertanggungjawab di atas kenyataan tersebut dan kenyataan ini boleh mengelirukan rakyat dan kita tidak mahu orang-orang yang
senang diperbodohkan dengan kenyataan seperti ini. Beliau berharap individu berkenaan dapat merujuk pencapaian yang telah berjaya dilaksanakan oleh Dr. Anwar melalui kad laporan prestasi yang dilancarkan oleh penyandang kerusi Dun Nangka itu baru-baru ini. Pekebun kecil kelapa sawit di daerah Serian disaran supaya berdaftar dengan Lembaga Minyak Sawit MPOB serta sebagai ahli Koperasi Penanam Sawit Mampan Daerah Serian Berhad KPSM. Timbalan Menteri Perusahaan, Perladangan dan Komoditi, Datuk Willy Mongin memberitahu kerajaan komited menjamin peningkatan produktiviti dan kualiti hasil buah sawit menerusi pensijilan minyak sawit Mampan Malaysia MSPO yang mampu menyumbang kepada peningkatan pendapatan para pekebun kecil. Jelasnya, bagi daerah Serian, seramai 559 orang pekebun kecil dengan keluasan tanah 2,167 hektar telah berdaftar sebagai ahli kelompok minyak sawit SPOC Q6 terbedu, manakala 861 lagi dengan keluasan tanah sebanyak lebih 4,000 hektar berdaftar di bawah SPOC Q5 Serian setakat ini. Sementara itu, kira-kira 1,426 pekebun kecil dikenal pasti masih belum berdaftar dengan MPOB untuk mendapatkan pensijilan MSPO di daerah Serian ini. Datuk Willy menambah, penglibatan pekebun kecil sebagai ahli KPSM juga membolehkan mereka mendapat faedah yang disediakan dan pendapatan dividen yang tinggi. Beliau berucap pada program Jelajah Agro Komoditi #Keluarga Malaysia di Dewan Balu Langui, Tayung Langui, Kampung Pincin Serian. Pada program tersebut, KPSM Daerah Serian Berhad mendapat sumbangan sejumlah 73,950 sebagai skim pembelian jentera bagi tujuan pembelian kenderaan yang baharu. Turut diadakan penyampaian sumbangan peralatan pelindungan diri PPE kepada 30 pekebun kecil. Sarawak berada pada kedudukan antara 4 destinasi pelaburan terbaik di Malaysia bagi sektor pembuatan sejak beberapa tahun lalu. Prestasi tersebut berjaya dicapai walaupun berdepan dengan pelbagai sekatan pergerakan. Timbalan Presiden Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB, Datuk Amar Awan Tengah Ali Hassan berkata, walaupun terjejas pandemik COVID-19, Sarawak masih mampu mencapai pelaburan mencecah 15.7 bilion ringgit pada 2020. Beliau mengadakan lawatan kerja ke Tayo Yuden, Sarawak Serian Berhad, pelaburan baharu sebuah syarikat dari Jepun di Zon Perindustrian Samajaya, Kuching. Mengulas lanjut, beliau berkata Taman Perindustrian Samajaya menyediakan pekerjaan kepada lebih 13,700 pekerja dengan 98% tenaga kerja merupakan warga tempatan Sarawak. Lembaga Multimedia Sarawak SMA akan menyediakan penyelesaian interim kepada penduduk yang berdepan dengan masalah capaian internet terutama di luar bandar. Pengurus Besar SMA Dr. Zaidi Razak dalam kenyataannya berkata usaha tersebut dilaksanakan melalui pemasangan VSAT. Kemudahan telekomunikasi berkenaan akan memberikan akses internet percuma 1 GB. Menurut beliau, pemasangan VSAT telah pun dimulakan di beberapa kawasan pedalaman negeri ini seperti yang telah dirancang dan juga dalam proses pemasangan. Ini termasuk untuk penduduk di Kampung Sungai Ladong Simunjan. Beliau memberi maklum balas kepada isu permasalahan capaian internet kurang memuaskan yang dihadapi penduduk di Kampung Sungai Ladong Simunjan yang diterbitkan oleh sebuah akhbar. Sekian berita pagi Sarawak edisi 11 Disember. Terus patuh SOP bagi mengurang risiko penularan virus COVID-19 dengan sentiasa memakai pelitup muka dan jaga jarak fizikal meskipun dalam tempoh kempen PRU Dun Sarawak. #KamikMilih. Yang sahih di berita RTM. Assalamualaikum dan jumpa lagi.